Ayo seluruh anak Pertiwi, bangunkan Malaysia Madani, terus meyakini Malaysia Madani. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan, dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak Pertiwi, bangunkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak Pertiwi, semarakkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat teras diminda, daya cipta luar biasa, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak Pertiwi, bangunkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak Pertiwi, semarakkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Serumpun teguh senusantara, maruah bangsa dipelihara, sama berdaulat rantau dijaga, ikatan terbina sekian lama. Suara Madani, anak Pertiwi, menjadi nadi menggerak visi. Memimpin rakyat sama seerti, berbudi bahasa, kaya pekerti. Kita bersiaran sekali lagi dalam program Suara Anak Madani yang disiarkan terus daripada Pusat Penyiaran Suara dengan kerjasama pasukan kru Fakulti Penulisan Kreatif dan Filem Suara pada malam ini. Dan seperti biasa, Suara Anak Madani akan menjadi suatu platform untuk menyampaikan suara rakyat secara terus kepada individu yang telah pun diamanahkan untuk menjadi pimpinan, menjadi pemimpin yang akan menjaga amanah yang besar ni untuk mentadbir negara Malaysia bersama di bawah Kerajaan Perpaduan Madani. Dan pada malam ini kita bersama-sama dengan tetamu yang tidak perlu diperkenalkan lagi, iaitu Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Muhammad Al-Amin. Apa khabar Datuk? Sihat? Alhamdulillah sihat. Terima kasih jemput. Bagaimana Sabah? Okey? Sabah masih dalam keadaan terkawal insya-Allah. Alhamdulillah. Dan kita akan tanya lebih banyak lagi soalan selepas ini, tapi saya ingin perkenalkan dulu rakan pengacara saya, Cik Marina Ghani, yang sedang bersemangat untuk melontarkan serangkap pantun kepada Datuk Muhammad Al-Amin, dan saya yakin Datuk pun kena tolong jawab. Baik, terima kasih Datuk Seri. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam. Izinkan saya baca serangkap pantun. Sila. Selamat datang saya ucapkan kepada tetamu sahabat Taulan. Sejam bicara kita bahaskan, suara rakyat kita sampaikan. Kalau jawab. saya jawab nanti takut salah. Ya. Tapi orang Sabah pandai jawab pantun. bulan Ngambang. terbit pagi apa? Tidak bulan terbit pagi. Okey. Kalau bukan kerana bulan tidak mentari terbit pagi. Kalau bukan kerana tuan-tuan semua
saya tidak akan datang kemari. Oh, hebat. Itu dia. Tak apa. Saya akan jawab selepas ini. Kena jawab. Pantun itu kerana telah pun dijual. Pantang anak Melaka tidak menjawab pantun. Baik Datuk, baru-baru ini yang berhormat Menteri Luar, iaitu bos Datuk sendirilah di kementerian, telah pun dipuji dan diperkatakan di Dewan Negara selepas dilihat menjalankan tanggungjawab yang sangat penting dalam memulihkan hubungan dengan negara-negara lain. Jadi setahun sebagai timbalan beliau. Apakah Datuk sendiri berpuas hati dengan pencapaian Kementerian Luar ataupun banyak lagi perkara-perkara yang perlu diperbaiki? Apa yang mencabar sepanjang setahun ini? Pertama-tamanya saya nak beritahu Datuk Seri Sam bahawa kerangka tanggungjawab menteri ini memang dinyatakan di bawah kementerian dan di bawah kepimpinan yang berhormat Datuk Seri Zamri selaku Menteri Luar. Beliau telah tampil untuk memperkenalkan beberapa idea-idea yang segar. Ya. Bagaimana untuk memperlihatkan Kementerian Luar Negeri KLN ini supaya sentiasa terlihat dan kelihatan relevan. Bukan hanya di negara kita tetapi penting yang pentas antara bangsa. Of course kita akan mempersiapkan segala langkah-langkah itu, bagaimana kita mengorak langkah ke hadapan berdasarkan dasar kita dan juga falsafah kerajaan di bawah kepimpinan yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Ya. Penglibatan beliau di peringkat antarabangsa sangat kelihatan, sangat ketara dengan menghadiri banyak mesyuarat-mesyuarat yang penting di peringkat antarabangsa ataupun serantau banyak. Jadi apabila dibangkitkan dalam Dewan Rakyat, Dewan Negara, soalan-soalan yang panas, soalan-soalan yang popular antara ialah datang daripada Kementerian Luar Negeri. Kerana ramai yang ingin tahu bagaimana kementerian ini memainkan peranan dan harapan rakyat supaya Malaysia ini lebih terkenal di peringkat antarabangsa. Melalui beberapa isu-isu besar yang berlaku di dunia pada ketika ini. Ya. Sangat jelas kelihatan bagaimana penglibatan Malaysia, terutamanya penglibatan yang berhormat Datuk Seri Dr. Zamri selaku Menteri menghadiri mesyuarat penting di ASEAN umpamanya. Kemudian mesyuarat di PBB bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekali. Kemudian menghadiri beberapa siri mesyuarat OIC yang terbaru berlangsung di Riyadh, di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri hadir menyatakan, menyampaikan national statement kita. Kenyataan negara kita begitu tegas di peringkat dunia. Jadi ini yang membuatkan KL ini cukup penting dan dilihat sebagai satu kementerian yang memegang peranan dalam waktu ini sebagai sebuah kementerian yang sangat relevan, sangat penting di peringkat antarabangsa. Jadi sebagai timbalan menteri, saya pernah bertanya dengan Yang Berhormat Datuk Seri Menteri bagaimana kita punya performance selama setahun ni. Ya. Lihat, banyak pujian kita terima, ramai yang kata kita telah melakukan kerja yang amat baik. Beliau jawab simple, tak ada istilah berpuas hati, kata beliau. Dan saya juga setuju dengan beliau, tak ada istilah berpuas hati. Ya. Artinya apa? Artinya kita harus bergerak ke hadapan, terus kita memperhebatkan gerak kerja kita, apa yang perlu kita buat, terutamanya dalam kita memastikan hubungan diplomatik dengan banyak negara. Kemudian kita ingin memastikan bagaimana pelaksanaan segala perjanjian MOU yang telah pun ditandatangani itu berhasil di negara. Ini sebagai satu perkara yang cukup penting yang kita lihat. Of course, ada benda-benda yang lebih mencabar pada masa akan datang dengan keadaan geopolitik, geoekonomi kita yang tak menentu waktu ini. Juga kita jadikan sebagai motivasi kita di KLN untuk kita bergerak lebih hebat bersama-sama dengan semua kedutaan-kedutaan kita seluruh dunia, akan memastikan bahawa kita akan menjadi satu kementerian yang betul-betul bertanggungjawab sebagaimana harapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan harapan seluruh rakyat Malaysia, insya-Allah. Saya setuju Datuk bahawa kita tidak boleh complacent dan tidak boleh berpuas hati, tapi saya akan pergi nanti dengan mengutarakan soalan-soalan yang mengkritik Kementerian Luar ini. Tapi sebelum itu, kita berhenti seketika untuk bersama-sama The Mezzo. Silakan.
Setelah PMX mengambil alih tampuk kepimpinan, beliau dan Kementerian Luar Negeri banyak mengadakan lawatan ke luar negara. Apa pendapat anda tentang usaha itu? Hai, nama saya Bahari, saya berumur 21 tahun. So bagi saya sokong apa yang PMX buat untuk keluar ke negara untuk membawa investment ke dalam Malaysia. Seperti kalau contohnya sekarang ada Tesla, Amazon untuk datang ke Malaysia dan bagi invest. So saya rasa itu adalah tindakan yang baik untuk Malaysia maju ke hadapan lah. So, I rasa tidak bersetuju sebab Perdana Menteri perlu fokus dekat dalam negeri dulu and menghadkan pergi ke luar negara even though nak buat investment. Bagi pendapat saya, bagus Perdana Menteri kita telah ke luar negara untuk big more connection between negara luar semua. Tetapi dia harus tahu juga yang negara Malaysia kita sekarang ni tengah tak stabil dari segi ekonomi, dari segi kewangan. So jadi bagi pendapat saya, boleh dia kena keluar negara tu, tetapi jangan lupa kerja-kerjanya di negara Malaysia ini sebab as we all know, sepanjang dah berapa bulan, saya tak sure berapa bulan dia dah jadi Perdana Menteri, kerja-kerjanya agak lambat. Tapi kita boleh nampak yang dari segi dia tolong rakyat Malaysia banyak. Itu saja. Adakah usaha dari pihak Kementerian Luar Negeri dalam isu Palestin memadai dan jelas dari sudut pendirian yang diambil? Bagi saya, negara kita telah pun jelas sangat yang bahawa Malaysia memang betul-betul tak support Israel dari segi macam-macam benda. Dari segi yang apa yang dia attack kepada Palestin, segala benda. Dan Malaysia dah pun boycott segala branding yang ada kena mengena dengan Israel. Contohnya Starbucks, Burger King, McDonald and etc. Banyak lagi. Bagi saya, Malaysia dah betul-betul jelas dan terang menerang yang dia bahawa dia tak support langsung apa yang Israel buat. Itulah bagi saya tak tahu nak cakap apa lagi. Saya rasa kalau Malaysia kita perlu untuk lebih kepada boycott daripada segi Starbucks, McDonald, daripada segi produk-produk daripada Israel, Amerika and apa-apa yang menyokong Israel lah. Tapi sekarang pun saya rasa rakyat Malaysia sudah membuat satu tindakan yang baik untuk memboikot seperti Starbucks. Kita tengok Starbucks pun sekarang dah turun sale dia, daripada segi McDonald pun dah turun sale dia. Saya rasa kita perlu lebihkan lagi, mewawarkan lagi daripada segi iklan, daripada segi TV, daripada segi apa-apa sumber yang kita boleh mewawarkan untuk rakyat Malaysia sedar yang kita perlu boikot certain produk daripada negara tersebut lah, Israel. Bagi isu Palestin, saya rasa Malaysia sudah cukup memadahi dari segi bantuan, banyak influencer yang tolong isu Palestin and boycott brand-brand yang sepatutnya dan halang pelabuhan kapal untuk masuk ke Malaysia. Baik, Datuk, tadi kita bercakap tentang performance dan dari satu sisi kita lihat bagaimana Kementerian Luar, Menteri dan Timbalan, of course, memberikan tumpuan sepenuhnya kepada usaha-usaha meningkatkan lagi imej negara. Tapi ada kalangan pengkritik, malah netizen yang melontarkan bahawa Perdana Menteri nampaknya tidak memberikan tumpuan sangat pada permasalahan dalam negeri. Banyak keluar negara dan sebagainya, dan itu dilihat seolah-olah melupakan pelbagai permasalahan rakyat di dalam negara. Komen, Datuk. Antara langkah-langkah yang penting, bagaimana itu kita meletakkan Malaysia di atas suatu landasan yang tepat. Ya. Di peringkat antarabangsa, ialah kita kena bawa Perdana Menteri keluar negara. Dan Alhamdulillah Perdana Menteri banyak keluar negara. Di negara Asia Tenggara ini juga beliau pergi di China, di Jepun, even di Amerika. Ini adalah penting bagaimana untuk kita mengembalikan Malaysia itu menjadi sebuah negara yang harum sebelum ini. Yang amat terkenal di peringkat dunia. Perdana Menteri keluar negara bukan suka-suka. Dan kita merangkap programnya cukup berhati-hati. KLN bertanggungjawab untuk menyusun segala jadual beliau ni. Ya. Kemana beliau pergi, dengan siapa beliau berjumpa, akan disusun atur dan dipastikan oleh KLN terlebih dahulu. Ya. Dan kita akan pastikan hasil daripada lawatan beliau itu dapat. Dan Alhamdulillah, ternyata apabila aktifnya beliau keluar negara itu banyak FDI kita masuk.
Dikabarkan lebih kurang sudah 300 bilion. Daripada banyak negara yang terkini daripada Amerika Syarikat 60 bilion lebih kurang. Ya. Jadi kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri tak nak keluar negara, bagaimana kita nak menarik pelaburan, meyakinkan? Bukanlah kita tak yakin semua para menteri kita yakin, tetapi sebagai Perdana Menteri yang baru menjadi Perdana Menteri dalam tempoh setahun ini, KLN beranggapan adalah perlu dan mustahak untuk semua ketua negara untuk berjumpa dengan rakan-rakan para pimpinan dunia yang lain. Jadi ini sedang dilakukan dan akan diperhebatkan insya-Allah. Jadi ada yang mengatakan bahawa beliau tak memeduli keadaan dan domestik. Ini adalah pandangan yang perlu kita luruskan. Di peringkat dunia sangat penting. Bagaimana kita ingin meningkatkan ekonomi kita. Kita perlu berjalan dan keluar. Itu sebabnya KLN merangka dan akan banyak lagi lawatan PMX kita keluar negara lepas ini demi untuk menarik pelaburan, memperkukuhkan hubungan diplomatik kita dengan semua negara dalam dunia ini supaya apa? Kita boleh menjalankan kerjasama, mewujudkan keamanan serantau dunia dan sebagainya insya-Allah. Ya, saya lihat ada peluang yang sangat penting yang dimainkan ataupun yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri, misalnya dalam mengembalikan semula peranan Malaysia itu untuk memimpin beberapa isu utama. Misalnya dalam kes Al-Aqsa yang kita tengok kekejaman berlaku di Palestin, di Gaza dan sebagainya. Perdana Menteri sejak lagi awal lagi telah menunjukkan sifat dan ketegasan beliau untuk bersuara dan juga berusaha mempertahankan Palestin itu. Sehingga kan Malaysia itu mendapat 3 notis diplomatik daripada Amerika Syarikat. Walaupun ada pembangkang cuba mempertikaikan perkara ini, mungkin Datuk boleh explain. Tetapi yang penting dari segi peralihan sokongan dunia ini kepada Palestin, kita lihat di peringkat pimpinan itu mungkin tidak menunjukkan sokongan yang padu kepada apa yang berlaku di Palestin, tapi rakyat negara-negara tersebut itu turun ke jalan raya dan menyatakan semua. Jadi bagaimana Datuk melihat pendirian Malaysia ini? Apakah ianya akan menggugat, mempengaruhi misalnya disebut tadi potensi pelaburan dan ekonomi? We have to draw a line antara isu kemanusiaan dan juga isu orang kata sekatan, ugutan dan sebagainya. Dalam soal kemanusiaan ini, kelantangan yang amat berhormat Perdana Menteri cukup terselah sekali. Apabila beliau melontarkan pandangan negara kita dalam mesyuarat tergebar OIC yang berlangsung di Riyadh baru-baru ini. Kemudian yang terkini di APEC umpamanya, secara terbuka. Beliau melontarkan pandangan kita betapa pentingnya kita memberikan hak dan juga pembelaan terhadap rakyat Palestin yang tertindas. Ini perlu diberikan kepedulian yang tinggi oleh masyarakat dunia. Jadi Malaysia mengambil ketetapan bahawa kita akan teruskan usaha ini. Dan Perdana Menteri sangat konsisten. Apabila menyuarakan soal hak Palestin ini, beliau sangat konsisten. Itu sebabnya dalam pertemuan di Riyadh telah mencapai beberapa ketetapan yang telah pun dilontarkan oleh PMX sendiri. Antaranya apa? Gesaan terus-menerus dibuat. Harus ada gencatan senjata, ceasefire. Hendaklah dilakukan. Apalagi kemudian bantuan kemanusiaan harus kita perhebatkan, dipermudahkan. Hentikan forced displacement ini oleh Israel terhadap Palestin. Kita tahu Israel pada ketika ini memainkan politics of disposition. Nak mengusir, nak menakluki, nak membuat settlement, penempatan haram. Jadi ini disuarakan dengan lantang oleh PMX kita. Jadi kita sedar memang ada 3 nota diplomatik yang dihantar kepada kita. Bahkan untuk pengetahuan, Senat Amerika Syarikat telah pun meneluskan RUU, Akta pendanaan individu, entiti, agensi terhadap badan Hamas ini.
Mereka dah luluskan di peringkat Senate, Lower House Amerika Syarikat. Tetapi sekarang ini sedang menunggu kelulusan di peringkat Upper House lagi. Keberangkalian, kemungkinan ianya diluluskan very high, sangat tinggi. Ya. Jadi kita tak peduli. Kerana apa? Kita tak pernah mengiktiraf kalaulah itu diluluskan nanti akan dilaksanakan sebagai sanctions. Kita tak pernah mengiktiraf sanctions yang dibuat secara unilateral. Dan Perdana Menteri suarakan ini. Ya. Di Parlimen baru-baru disebut benda ini. Malaysia hanya mengiktiraf sanctions yang dibuat secara multilateral oleh Badan Dunia, PBB sahaja, UNSC. Jadi kita teruskan suara lantang kita di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Menteri luar kita non-stop akan menyuarakan ini soal perjuangan hak dan juga rakyat Palestin ini. Bahkan kita sangat aktif. Ya. Untuk menghulurkan bantuan kemanusiaan. Kita telah menghantar 2 misi kemanusiaan kita. Pertamanya 20 tan, kedua 20 tan. Dan insya-Allah akan kita terbangkan misi kemanusiaan itu pada penghantaran ketiga. InsyaAllah pada 18 hari bulan nanti. Jam 2 pagi kita akan terbangkan, lepaskan. Sebanyak 60 tan. Jadi sudah 100 tan. Sudah 100 tan. Barangan. Dan yang akhir ini kebanyakannya barangan keperluan perubatan dan juga barangan keperluan musim sejuk. Ya. Jadi ini perlu kita nampakkan kepada dunia bahawa Malaysia digemblengkan tenaganya oleh NGO yang turut berpartisipasi. Banyak pihak datang tampil menghulurkan bantuan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestin ini. Jadi saya KLN akan terus merangka program-program yang bersesuaian bagaimana untuk kita mengangkat nama Malaysia apabila kita membicarakan soal Palestin ini. Ya. Kita tak pernah takut, kita tak pernah gentar dengan macam-macam ugutan dan sebagainya. Dan begitulah harapan rakyat kita kepada Perdana Menteri kita. Alhamdulillah beliau sangat konsisten mengenai perkara ini. Marina ada soalan? Silakan. Ada sebenarnya. Hello. Okay. Ada sebenarnya. Ya. Saya tertarik dengan isu Palestin ni, YB. So, seperti yang kita semua tahu, Malaysia sangat-sangat lantang dalam memperjuangkan isu Palestin. Ada ke ancaman daripada luar yang kepada negara kita? Ancaman luar kepada negara Malaysia lah? Tadi baru disebut oleh Datuk Zesem, kita telah menerima 3 nota diplomatik. Nota itu apa itu? Nota itu mengkritik kita tentang kelantangan kita. Dikritik kita sampai 3 kali. Apa nama, kalau sudah 3 kali, nama dia sudah macam satu amaran lah. Ya. Sudah sampai tahap amaran. Dah jadi macam memang, satu tetapi kita sentiasa macam yang saya sebut pada awal tadi, we have to draw the line. Soal kemanusiaan dan soal hubungan diplomatik itu 2 perkara yang berbeza. Ya. Kita tak pernah kompromi soal kemanusiaan. Ya, memang ada amaran, ugutan daripada pihak Amerika Syarikat sekalipun. Ya. Apabila duta besar kita berjumpa dan menghantar nota, beliau diherdik, beliau dikecam. Tetapi beliau sangat konsisten dan teruskan usaha kita untuk menyuarakan demi pembelaan dan juga perjuangan rakyat di Palestin itu, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih atas jawapan. Ada lagi, Marina? Ada sebenarnya. Banyak, silakan. Boleh Ya. Okey. Kerajaan Malaysia yang diketuai PMX dan Kementerian Luar Negeri Malaysia antara terawal diberi kelulusan hantar ke Gaza, betul? Betul. Ini atas kerjasama yang hebat, yang baik, hubungan diplomatik kita yang begitu baik antara Malaysia dengan negara Mesir. Jadi kita mendapat kerjasama yang baik dan kelulusan awal, betul. Bagaimana untuk kita menyalurkan dan menyerahkan segala bantuan kita kepada Sepele Bilicin, kita mendapat kelulusan khusus daripada Kerajaan Arab Saudi. Jadi ini kita akan perhebatkan. Bahkan nanti kalaulah kita diberikan green light, tetapi masih awal untuk saya bicarakan di sini. Ya. Untuk kita membuka field hospital. Field hospital. Hospital lapangan di Gaza.
Ini kita sedang usahakan bagaimana peranan kita dari segi itu dapat kita mainkan. Walau bagaimanapun kita faham keadaan di situ agak masih dalam keadaan yang meruncing. Jadi maknanya belum ada apa-apa aktiviti seperti field hospital dibenarkan oleh mana-mana negara. Ya. Tapi kita sedang menunggu kelulusan. Bahkan ada perkara yang besar yang akan kita buat lagi ialah untuk menubuhkan Malaysian Humanitarian Hub, MHH. Ini akan kita buat dengan kerjasama negara Mesir. Kita nak wujudkan hub supaya penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dengan banyaknya, supaya nanti peranan kita itu akan lebih kelihatan dalam isu-isu kemanusiaan ini, insyaAllah. Tadi Datuk sebut tentang NGO, mereka yang menyumbang. Sekarang ni berapa sumbangan yang telah diterima oleh? Saya perlu update ke masa kini netizen bahawa sumbangan yang kita terima melalui AAKRP. AAKRP ini tabung akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin. Ya. Setakat hari ini kita sudah menerima 60 juta ringgit. 60 juta ringgit. Dan saya percaya akan ada lagi. Sumbang-sumbang itu menyusul kemudian. Ya. Oleh kerana pledging yang telah kita terima itu agak besar, melebihi 100 juta. Ya. Tapi setakat hari ini kita telah terima lebih kurang 60 juta ringgit, di mana 10 juta kita telah setuju untuk kita salurkan kepada PBB untuk tujuan Palestin ini, kemanusiaan. Kemudian kita juga akan gunakan sedikit atas pandangan daripada PMX sendiri untuk kita memberikan pembelaan kepada anak-anak Palestin yang belajar di Malaysia pada ketika ini. Juga kita gunakan tabung itu untuk membantu mereka. Jadi saya dan kami semua di KLN bersama-sama dengan Yang Berhormat Menteri masih mengharapkan NGO, mana-mana pihak yang bermurah hati yang ingin tampil ke hadapan, kami aluk-alukan, silakanlah. Hulurkanlah bantuan demi membantu saudara-saudara kita di Palestin. Penting kita salurkan kepada tabung amanah ini, kerana ianya dikawal sepenuhnya oleh KLN sendiri. Ya. Kita akan kendalikan dengan penuh tanggungjawab, dengan amanah. Kita akan sampaikan segala bantuan itu kepada pihak yang sepatutnya. Ya. Tidak akan berlakunya ketirisan. Ya. Kita akan pastikan segala bantuan-bantuan itu sampai pada masa yang kita harapkan. Jadi jangan kita mudah terpercaya. Saya faham dan kita tahu ada juga beberapa pihak yang ingin menubuhkan tabung-tabung yang lain. Ya. Tapi soal ketulusan kita tak pernah jamin kepada mereka. Kita nak pastikan ketulusan, transparansi, pengendalian akaun itu lebih telus mesti melalui tabung AAKRP di bawah Kementerian Luar sendiri. InsyaAllah kami jamin sumbangan tuan-tuan semua akan kita kendalikan dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Sebentar, kita nak beralih ke isu lain, tapi Syul Gaza ni sangat dekat dengan rakyat Malaysia. Bagaimana dengan kes aman Palestin? Komen Datuk. Kita tahu kes ini masih di bawah investigation, penyiasatan pihak berkuasa. Jadi saya tak boleh nak komen lebih-lebih sangat. Nanti takut akan mengganggu proses siasatan. Tapi apa yang saya nyatakan tadi bahawa kita belajar daripada segala kesilapan, kelemahan yang lalu-lalu yang telah berlaku mungkin. Ya. Apabila tabung diwujudkan, dana diterima tapi tak terkendali dengan telus, dengan amanah, maka inilah mungkin akan menimbulkan banyak perkara yang tak diingini berlaku. Saya tak berkatakan Palestin itu melakukan semua perkara itu, kerana ianya masih lagi dalam proses penyiasatan. Tapi penting kita pilih tabung ataupun platform yang kita adakan ini ialah platform dan tabung yang benar-benar terbukti ketulusan. Dan Alhamdulillah AAKRP ini adalah tabung di bawah Kementerian Luar Negeri. YB, saya ada satu soalan tentang isu aman Palestin tu lah. Isu ni ada tak effect the relationship between Malaysia and Palestine, Gaza? Isu ni? Saya tak melihat itu akan memberi kesan. Kerana kita sangat terkehadapan dalam isu pembelaan rakyat Palestin ini.
Even pada waktu ini pun bantuan kita tu sangat banyak. Dan pada masa lalu juga banyak, dan insyaAllah kita akan perhebatkan lagi pada masa akan datang. Jadi hubungan kita dengan Palestin cukup baik. Duta Besar Palestin di Kuala Lumpur sangat gembira dengan komitmen negara di bawah pimpinan PMX, di bawah kendalian KLN, isu-isu antarabangsa ini. Beliau sangat gembira dengan segala bantuan yang telah kita hulurkan kepada negara mereka. Baik, rakan-rakan yang mendengar di luar sana, salurkanlah ke tabung yang sah. Silakan, kita alu-alukan. Jangan kita menangguk di air yang keruh. Betul. Dan ini merupakan satu pengajaran buat kita semua supaya jangan ada kalangan yang mengambil peluang terhadap penderitaan orang lain. Seperti mana yang selalu disebutkan oleh Perdana Menteri, membina mahligai di atas pusara. Kita akan kembali sebentar lagi dengan pelbagai lagi persoalan yang hangat. Bukan senang kita dapat langsung terus dengan Timbalan Menteri Luar Negeri. Kita nak panggil Menteri, kerja Menteri Luar Negeri kena berada di luar negeri. Kerana di dalam negeri dia tidak bekerja. Jadi insya-Allah dalam siaran akan datang kita akan panggil juga Menteri untuk mendengar langsung isu-isu terkini berkaitan dengan Kementerian Luar. Jadi kita berhenti rehat seketika dan kita akan sambung lagi selepas ini. Apakah pendapat anda tentang hubungan dengan China sebagai rakan dagang? Bagi pendapat saya, kita perlu jaga hubungan negara China dan negara Malaysia sebab banyak barang-barang yang diimport daripada negara China untuk dijual di negara Malaysia. Bagi saya, tak ada masalah pun untuk kita merapatkan kita punya saluran dengan China sebab kan kita perlukan daripada segi sumber. Peniaga-peniaga kita semua memerlukan barang-barang daripada China. So kalau kita nak membandingkan China dengan US pun sekalipun, memang dua-dua negara pun ada pro and cons mereka tersendiri daripada segi teruk, baik. So kita rasa dengan China, saya rasa tak ada masalah untuk kita dapatkan sumber-sumber seperti barang-barang yang kita perlukan untuk peniaga-peniaga kecil kita menjual di Malaysia ni sendirilah. Honestly, pendapat saya, kita harus jaga pertalian hubungan di antara China dengan Malaysia. Sebab as you all know, China is one of the top country yang mengeluarkan bahan-bahan mentah. Macam-macam negara ambil daripada negara diorang. Walaupun kita tahu China ada sedikit masalah yang diorang tengah alami di negara mereka, tetapi kita anggapkan benda tu sebagai masalah negara diorang, tetapi jangan ambil dari segi benda-benda macam tu untuk buatkan bad reputation untuk China. So bagi saya, pertalian di antara China dengan Malaysia ni harus dijagalah sebab kita tahu barang-barang mentah semua kita dapat daripada China. Kalau China tak ada, negara kita lagi bankrupt, lagi banyak berhutang dengan negara lain. Sebab nak ambil barang-barang luar negara lagi mahal daripada China. Kita kembali membahaskan isu-isu yang berkaitan dengan Kementerian Luar. Sempena setahun Kerajaan Perpaduan Madani, dan sepanjang hampir 30 minit tadi kita telah membincang pelbagai perkara dan isu, dan sekarang telah masuk minit-minit akhir itu. Saya tengok Marina dah bersedia dengan soalan mungkin panas, mungkin suam. Silakan. Okey. YB, China adalah satu negara yang satu negara kuasa besar yang ada hubungan baik diplomatik maupun ekonomi dengan Malaysia, Indonesia dan negara rantau di ASEAN dan negara lain di rantau ASEAN. So, soalan saya, apa manfaat yang Malaysia dapat peroleh daripada hubungan diplomatik ini? Untuk makluman, tahun hadapan 2024 adalah ulang tahun hubungan diplomatik ke-50. 50th anniversary diplomatic relation between Malaysia and China. Tahun hadapan. Tahun depan, ya. Ya, tahun hadapan ni akan menjadi satu tahun yang begitu very busy. Ya. Antara kedua-dua buah negara ni. Akan berlaku exchange of visits daripada Malaysia dan juga China. Kerana kita
anggapan bahawa China ini merupakan satu negara rakan dagang kita yang cukup penting. Sangat penting. Bukan hanya di Malaysia tetapi juga rantau Asia Tenggara. Dan melalui blok ASEAN sendiri pun, bagaimana untuk kita memperhebatkan hubungan ini antara ASEAN blok dan juga Malaysia, terutamanya dengan negara China. Tahun ini sahaja, PMX datang ke negara China 2 kali. 2 kali tau. Ke Beijing, kemudian yang kedua ke Nanning. Dan di Nanning itu saya yang mengiringi beliau. Kebetulan yang berhormat Menteri Luar dan pagi saya mengiringi PMX ke Nanning. Menghadiri K-Expo. China ASEAN Expo. Di mana dalam expo yang dihadiri oleh PMX waktu itu, saya masih ingat ada beberapa MOU telah pun ditandatangani. B2B MOU. Dan kita telah membawa balik jumlah pelabur, komitmen pelaburan waktu itu lebih kurang 20 bilion dalam lawatan singkat beliau ke Nanning. Bahkan banyak MOU, MOA, Memorandum of Understanding, Memorandum of Agreement. Sebelum ini pun telah kita tanda tangani antara kedua-dua buah negara ini cukup besar. Jadi potensi China ini sangat besar kepada Malaysia, bagaimana untuk kita memperhebatkan dari segi hubungan dagang kita. China kuasa besar, bahkan Amerika juga kuasa besar. Walaupun kita deal yang saya sebut tadi, Sam, we have to draw the line antara urusan kemanusiaan dan juga mana-mana perkara melibatkan diplomatik, kita pisahkan itu. Jadi maknanya China sangat penting, Amerika juga sangat penting. We never take side. Kita kekal dengan dasar luar negara kita sebagai negara yang berkecuali. Kebetulan kita adalah member dalam NAM, Non-Aligned Movement. Jadi maknanya kita akan teruskan hubungan diplomatik yang hebat dengan negara China ini. Dan yang terbaru juga saya mengiringi Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri II ke lawatan resmi pertama beliau ke Shanghai dan juga Beijing. Sangat berjaya dan juga mencapai matlamatnya. Beliau Menteri Komoditi dan Perdagangan. Bagaimana beliau membawa kelapa sawit ke China. Bagaimana China itu menjadikan kelapa sawit sebagai satu komoditi yang cukup penting di negara China. Bagaimana kita ingin memasarkan beberapa komoditi yang lain juga. Kemudian beliau sempat membicarakan soal bagaimana untuk mempermudahkan pengeksportan beberapa produk pertanian seperti jackfruits, nangka yang segar. Kita bawa masuk ke China dan mereka sangat suka nangka kita. Dan keduanya kita sedang mencari jalan. Sewaktu bilateral meeting saya dengar. Sedang mencari jalan dan berbincang dengan pihak berkuasa China bagaimana untuk membenarkan pula pengeksportan durian segar. Kita ke negara China. Selama ini kita hanya ekspor durian yang dibekukan, frozen durian. But now we are trying to export fresh durian pula. Jadi ini antara beberapa perkara yang telah dibincangkan oleh Yang Amat Berhormat TPM2 waktu itu dan akan diperhalusi, mudah-mudahan akan dipermudahkan. Dan insyaAllah hubungan baik PMX kita dengan Xi Jinping, dengan Prime Minister Li Qiang cukup baik. Jadi China ini satu negara yang cukup penting, jadi kita kena perhebatkan hubungan itu. Dan insyaAllah next year sama-sama kita memeriahkan sambutan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik antara Malaysia dan juga China. Dan melalui entiti ASEAN pula, of course, kita akan tumpukan ASEAN centrality kita bersama-sama ini supaya kita lihat China sebagai satu negara yang punya potensi yang cukup besar untuk menyumbang pertumbuhan ekonomi yang hebat di rantau Asia Tenggara dan insyaAllah di Malaysia juga. Alhamdulillah, Datuk. Sangat menarik kupasan tadi. Cuma saya ingin tanya lebih lanjut berkaitan tentang membangun Malaysia Madani. Prinsip-prinsip Madani, kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan ini sangat baik kalau Kementerian Luar Negara juga bawa sebagai satu produk Malaysia yang boleh kita angkat
ke peringkat rantau dan juga dunia. Jadi apa usaha ataupun ikhtiar yang sedang ataupun akan KLN lakukan? Dalam kita melaksanakan dasar-dasar luar negara kita supaya ianya dilaksanakan dengan lebih teratur. Ya. Kita latari juga pelaksanaan itu dengan ciri-ciri madani kita. Baik. Yang saya sebut tadi insan yang manusiawi. Memang di peringkat dunia kita memang sentiasa mementingkan penglibatan kita supaya dalam isu Palestin umpamanya sangat terselah. Ya. Manusiawi. Kemanusiaan itu difokuskan, diutamakan. Jadi inilah yang dimainkan oleh KLN Wisma Putra kita dengan hebatnya. Ihsan, kasih sayang di antara manusia, di antara masyarakat, di antara negara-negara kita perhebatkan ihsan kita. Kasih sayang kita itu sebab kita ada Ops Ihsan. Ya. Apa tu Ops Ihsan? Operasi Ihsan lah, kita menghantar misi kemanusiaan itu dinamakan Ops Ihsan. Jadi yang lain-lain itu kita juga perhebatkan soal keberadaan ketua-ketua kedutaan kita di seluruh dunia juga memainkan peranan yang besar. Bagaimana mereka harus memperlihatkan gerak kerja mereka yang penuh berprinsip, yang berintegriti. Ini juga adalah ciri-ciri di bawah madani yang perlu kita hebatkan, dan inilah yang akan menjadi garis panduan kita dalam kita melaksanakan tugasan yang diamanahkan oleh negara melalui Wisma Putra ini. Kita serapkan juga semangat Malaysia Madani kita supaya ianya diangkat terus. Dan PIMX sendiri apabila berucap di sidang kemuncak ASEAN di Labuan Bajo, umpamanya di Jakarta, beliau sentuh soal Malaysia Madani. Bahkan di PBB ucapan beliau cukup nyaring, cukup lantang bercakap soal Malaysia Madani. Jadi Wisma Putra juga punya tanggungjawab yang sama. Ya. Bagaimana kita ingin mempelopori, kita ingin mengangkat konsep Madani itu ke peringkat persada dunia, insyaAllah. Kita ada kerja kuat untuk itu. Baik, terima kasih Datuk dan juga Tahniah. Banyak lagi perkara yang insyaAllah akan kita lakukan sepanjang lagi berbaki 4 tahun ini demi kepentingan negara. Jika saya masih kekal dalam KLN. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, saudara-saudari yang mengikuti Suara Anak Madani, saya ingin simpulkan dan tentunya kita rasa sangat gembira pada hari ini kena dapat bersama-sama dengan Datuk. Terima kasih. Cuma saya nak bacakan pantun daripada Tengku Nasharuddin Effendi yang lebih dikenali dengan nama Tenas Effendi. Beliau adalah seorang budayawan dan sastrawan daripada Riau yang sinonim dengan penghasilan pantun budi dan juga budaya. Pantunnya berbunyi sebegini. Kalau kuncup bunga di pohon, ambil setangkai di ujung dahan. Kalau hidup hendakkan rukun, ayah dan bunda kita muliakan. Pucuk lakum, bunga terpilih, jalinnya indah, jurai terjurai. Elok kaum kerana pemimpin bijak dan juga pandai. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang setia menonton Suara Anak Madani. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada kru yang bersama-sama dengan saya yang sentiasa tidak jemu mendukung program Suara Anak Madani, iaitu daripada Fakulti Penulisan Kreatif dan Filem Aswara. Dan insya-Allah sampai kita bertemu di lain siaran. Kita tutup dengan satu lagu yang sangat menarik. Dipersilakan kumpulan Kugiran Suara Anak Madani itu. Silakan. Silakan. Nak dengar